Raja Emma bermula kuat, menggemparkan dunia seni dengan pengakuan yang menggegar. Tiada siapa menjangkakan pagi yang kelihatan biasa itu akan mengubah seluruh hidupnya. Ketika matahari baru sahaja mula menyelinap masuk di celah tirai putih rumah banglonya yang sunyi di pinggir ampang, dan burung-burung hanya memulakan nyanyian subuh mereka, Raja Emma terduduk lemah di atas lantai marmar bilik air. Tubuhnya separuh lumpuh, mulutnya terketar-ketar, dan jantungnya berdentum seperti gendang perang. Itu bukan babak dalam sebuah drama, bukan skrip yang ditulis oleh mana-mana pengarah tersohor. Itu adalah realiti. Realiti yang datang tanpa jemputan, tanpa amaran, dan tanpa peluang kedua untuk bersedia. Pada usia 63 tahun, Raja Emma, ikon hiburan era 80-an, dengan senyuman yang pernah memukau jutaan peminat, kini menjadi berita utama sekali lagi. Tetapi kali ini, bukan kerana album baharunya, bukan kerana kemunculan mengejut di pentas gegar Vaganza, dan bukan juga kerana kisah cinta yang pernah menghiasi dada akhbar hiburan. Ini lebih besar, lebih mendalam, dan lebih menggoncang emosi. Doktor kata, "Saya kena stroke. Separuh badan saya dah tak rasa apa-apa," kata Raja Emma dalam satu temu bual eksklusif bersama stesen TV tempatan. Namun apa yang lebih mengejutkan bukanlah hanya berita penyakitnya, tetapi keberaniannya untuk tampil, untuk memecah sunyi, untuk menceritakan segalanya dari awal, tanpa tapisan, tanpa drama rekaan, dan tanpa keinginan untuk meraih simpati. Siaran itu, yang mula ditayangkan tepat jam 9 malam, menarik perhatian hampir sejuta penonton dalam tempoh 20 minit pertama. Rakyat Malaysia terpaku. Mereka ingin tahu bagaimana seorang figura glamour seperti Raja Emma boleh jatuh tersungkur dalam sekelip mata? Apa yang terjadi sebelum itu? Apa yang dia rasa saat tubuhnya sendiri mengkhianatinya? Skrin memperlihatkan wajahnya yang kini sedikit cengkung, namun tetap bersinar dengan karisma semula jadi. Matanya berkaca, tetapi tidak pernah tunduk. Dia mengimbas kembali hari-hari terakhir sebelum kejadian. Tekanan kerja, keletihan tanpa henti, kesunyian yang menikam selepas dunia glamour mula perlahan, dan tubuhnya yang sering memberi isyarat, tapi tidak diendahkannya. "Saya fikir saya hanya letih. Saya fikir, tak mengapa, saya kuat. Tapi saya silap. Tubuh saya sudah lama menjerit. Saya yang tak dengar." Penonton menyedut nafas serentak. Di sebalik gemerlapan dunia seni, ada derita yang tersembunyi. Ada cerita yang tak pernah diceritakan. Dan kini, Raja Emma sendiri membuka lembarannya satu persatu dengan penuh berani. Raja Emma berkongsi bagaimana pagi itu dia cuba mencapai telefon bimbit, tetapi tangannya tidak bergerak. Lidahnya berat, fikirannya kabur. "Saya tahu ada yang tak kena, tapi saya cuma fikir, jangan mati sekarang." Kalimat itu terngiang di kepala berjuta penonton. Ia seperti tamparan, mengingatkan mereka bahawa maut, penyakit atau malapetaka tak mengenal status, tak menunggu siapakah anda, dan tak peduli berapa banyak kenangan yang anda cipta. Kisah ini bukan sahaja menggegarkan media sosial, tetapi turut mencetus gelombang kesedaran tentang kesihatan mental dan fizikal dalam kalangan selebriti. Ramai yang bertanya, berapa ramai lagi ikon seni yang diam-diam menyembunyikan kesakitan mereka? Berapa ramai yang masih menelan derita demi menjaga imej? Dan mengapa hanya selepas tubuh tidak lagi mampu, baru mereka tampil bersuara? Namun Raja Emma tidak sekadar membuka kisah sedih. Dia menolak untuk menjadi mangsa. Dalam nada suara yang perlahan tetapi tegas, beliau berkata, "Saya tak akan biarkan ini jadi penamat cerita saya. Saya nak orang tahu, saya sedang mula semula. Dari kosong, dari tiada apa-apa. Saya nak hidup semula dengan makna yang baru." Kata-katanya menjadi peluru semangat kepada ramai wanita seusianya. Mereka yang pernah merasa dilupakan
yang tubuhnya tidak sekuat dulu, yang jiwanya dibalut keheningan. Dan kini, mereka melihat Raja Emma, bukan lagi sebagai diva glamour, tetapi sebagai simbol ketabahan, simbol kebangkitan. Tetapi persoalan-persoalan mula berlegar. Apakah benar dia mampu bangkit? Apakah benar kata-kata itu lahir dari kekuatan, atau hanya dari keinginan untuk kelihatan tabah? Apa yang sebenarnya berlaku di balik kamera, di bilik terapi, di waktu malam yang sunyi saat tiada siapa menemani? Adakah dunia benar-benar bersedia untuk melihat Raja Emma bukan lagi di pentas penuh lampu, tetapi di kerusi roda? Di pusat pemulihan? Di dunia di mana glamour tidak lagi menjadi perisai? Dalam episod pembukaan kisah yang kini menjadi bualan negara, Raja Emma memecah tradisi, memecah norma, dan memecah kesenyapan. Beliau bukan sekadar menceritakan kisah sakit. Beliau memulakan perjalanan yang jauh lebih besar, perjalanan mengembalikan maruah, kekuatan, dan suara yang selama ini tenggelam di sebalik solekan pentas dan cahaya kamera. Dan mungkin ini hanyalah permulaan. Sambungan cerita Raja Emma. Di balik cahaya, ada bayang-bayang. Di sebalik wajah yang masih menawan dan senyuman yang cuba dikekalkan di hadapan kamera. Kehidupan Raja Emma setelah insiden stroke itu sebenarnya penuh dengan kekosongan, kesedihan, dan bayang-bayang masa silam yang tak pernah benar-benar padam. Bilik tidurnya, yang dulunya dihiasi poster-poster zaman kemuncak kerjayanya, kini menjadi tempat berlindung dari dunia. Tiada lagi suara sorakan peminat, tiada lagi bunyi mikrofon disuakan, dan tiada lagi irama tepukan yang pernah menjadi degup nadi jiwanya. Yang ada hanya suara mesin terapi fizikal dan denyutan jantung yang terpaksa dikawal dengan ubat-ubatan. Namun dalam sepi itu, memori datang menyerbu, seperti pancaran proyektor lama memutarkan kembali babak-babak yang selama ini disimpan rapi dalam lipatan ingatan. Flashback. Era kejayaan dan sunyi yang berbisa, tahun 1986. Nama Raja Emma menjadi sebutan di seluruh negara. Lagu-lagunya dimainkan hampir setiap jam di radio. Film yang dibintangi bersamanya, bersama rakan seperjuangan seperti Jamal Abdillah dan Ogi Ahmad Daud, menjadi kegilaan remaja. Wajahnya menghiasi muka depan majalah URTV dan mangga saban bulan. Namun, dalam gelombang kemasyhuran itu, ada sesuatu yang kosong. Dalam satu rakaman temu bual yang tak pernah disiarkan, beliau pernah berbisik, "Saya senyum, tapi saya tak bahagia. Saya menyanyi, tapi hati saya menangis." Kenapa? Karena di balik sorotan lampu pentas, kehidupan pribadinya bergelora. Perkahwinannya hanya bertahan seketika. Cinta yang dibina dengan harapan runtuh dalam diam. Anaknya masih kecil ketika itu, dan Raja Emma terpaksa menjadi dua watak dalam satu tubuh. Seorang ibu dan seorang selebriti. Siang bergelut di studio, malam menangis di dapur. Tiada siapa tahu, tiada siapa diberitahu. Dalam dunia glamour, tangisan dianggap kelemahan, peralihan ke era kesepian. Tahun berganti tahun. Dunia hiburan mula bergerak pantas. Nama-nama baru muncul, menggantikan wajah-wajah lama. Raja Emma semakin jarang muncul di kaca TV. Tawaran lakonan semakin suram. Ada yang kata dia memilih untuk berundur, ada pula yang berkata dia sudah habis. Tapi hakikatnya, dia tak pernah benar-benar ingin berhenti. Dia hanya lelah. Lelah dengan penilaian. Lelah dengan dunia yang tidak memberi ruang untuk terluka. Dan dari situlah kemurungan mula menyusup masuk. Hari-harinya menjadi senyap. Panggilan telepon berkurang. Teman-teman hilang satu persatu. Di sebalik media sosial yang memperlihatkan senyum dan kebahagiaan, realitinya Raja Emma berjuang untuk keluar dari katil setiap pagi. Satu-satunya teman setia hanyalah kucing peliharaannya dan suara azan yang bergema dari surau berhampiran. Analisis jiwa. Apa yang tersirat stroke, yang menyerang tubuhnya itu
bukan semata-mata serangan fizikal. Ia adalah kemuncak dari segala beban emosi, tekanan mental, dan keletihan jiwa yang dipendam terlalu lama. Ia adalah jeritan tubuh yang tidak lagi mampu menyembunyikan luka batin. Ia adalah isyarat dari dalam bahwa sesuatu perlu berubah. Tapi, apakah perubahan itu mampu berlaku ketika segalanya terasa terlalu lewat? Kebanyakan orang melihat stroke sebagai satu tragedi, satu musibah. Tapi bagi Raja Emma, ia adalah titik peralihan. Allah ambil kekuatan tubuh saya supaya saya dengar suara hati saya semula, katanya dalam satu sesi terapi emosi. Kalimat itu menggugah ramai, kerana ia memperlihatkan bahawa kadangkala kita perlu jatuh untuk benar-benar faham siapa diri kita. Momen kemuncak kisah, pintu yang tertutup atau terbuka. Ada satu malam, 2 bulan selepas kejadian stroke itu, yang Raja Emma tidak akan lupa. Ia adalah malam di mana beliau berdiri di hadapan cermin bersama kerusi roda dan bertanya pada dirinya sendiri, "Siapa aku sekarang?" Soalan itu menggema berulang kali. Ia bukan soalan biasa. Ia adalah soal identiti, soal nilai diri, dan soal apakah dia masih layak untuk hidup bukan sebagai selebriti, tetapi sebagai seorang wanita biasa yang pernah terluka, pernah kehilangan, dan kini sedang belajar menerima diri. Tiada jawapan pasti. Tetapi, dalam diam, beliau membuka semula satu diari lama. Diari itu penuh dengan coretan tentang impian masa muda, nama-nama orang yang pernah menyakiti, dan doa-doa yang pernah dia bisik dalam gelap. Di situ, dia menemui semula serpihan dirinya yang pernah hilang. Di situ, dia sedar, mungkin inilah peluangnya untuk menjadi versi baru dirinya. Bukan Raja Emma yang glamor, tetapi Raja Emma yang jujur. Pertanyaan tertinggal. Namun, persoalannya kini, apakah dunia bersedia menerima Raja Emma yang baru? Apakah peminat masih mahu mendengar kisah hidup tanpa solekan glamour, tanpa kilauan pentas? Dan lebih penting, apakah dirinya sendiri sudah cukup kuat untuk bangkit dari luka yang selama ini disapu bedak dan ditutup tirai pentas? Kisah ini masih belum selesai. Di luar sana, dunia masih menunggu, dan Raja Emma masih mencari jawaban yang sebenar. Sambungan cerita, Raja Emma, di antara bayang dan cahaya. Ketika fajar menyingsing, cahaya jingga menelusup perlahan melalui langsir berenda putih yang sudah mulai lusuh di kamar tidur Raja Emma. Bau minyak angin masih menyengat di udara, berpadu dengan aroma teh herba yang suam-suam di atas meja sisi. Suara burung merpati dari luar tingkap samar-samar menyapa. Tetapi di dalam bilik itu, waktu seolah-olah beku. Raja Emma duduk diam di atas kerusi rotan yang telah mulai rapuh, selimut hangat menutupi kedua kakinya. Wajahnya tidak bermekap, tetapi matanya masih punya cahaya. Bukan cahaya selebriti, tapi cahaya seorang wanita yang pernah jatuh dan kini memandang dunia dengan pandangan lain. Di tangannya ada sebilah sikat tua, hadiah dari ibunya, Allahyarhamah Hajah Rogayah, yang masih disimpannya sejak zaman remaja. Setiap gerakan menyikat rambutnya dilakukan perlahan, seperti ingin menenangkan sesuatu yang berkecamuk jauh di dalam. Detik-detik sunyi dan memori berbicara. Dia tak berkata apa-apa, tapi matanya bergerak meneliti dinding bilik, tempat tergantung potret-potret lama. Potret dirinya dalam busana glamour, berdiri di sisi kereta mewah. Satu lagi menunjukkan senyuman manisnya ketika menerima anugerah penyanyi populer satu ketika dulu. Tapi ada satu potret yang paling lama dia renung. Gambar hitam putih beliau mendukung anak perempuannya yang masih kecil. Wajah kanak-kanak itu kelihatan tidak tahu dunia yang ibunya sedang tanggung. Malam-malam panjang selepas stroke itu adalah waktu paling sunyi dalam hidupnya. Jam 3 pagi, ketika semua sudah lena, dia sering terjaga dengan napas terputus-putus. Bukan kerana mimpi ngeri, tapi kerana tubuhnya sendiri terasa asing.
Tangan kanan yang dahulu lincah menari di atas pentas kini kaku dan tak lagi mahu mendengar perintah. Mulutnya pernah lari rentak, tidak mampu menyebut nama penuh anaknya tanpa tersekat. 1 detik kecil, namun bagi seorang wanita seperti Raja Emma, itu lebih menyakitkan dari luka fizikal. Penghayatan yang tak terucap. Ada satu malam, ketika hujan turun deras, Raja Emma berdiri di balik tingkap kaca. Cahaya lampu jalan memantul di mata yang berkaca. Tiba-tiba, tanpa sebab jelas, air mata mengalir. Tidak deras, tidak juga disertai isakan. Ia mengalir senyap, seperti segala bebanan yang selama ini tidak pernah dia izinkan keluar. Ketika itu, dia tidak menangisi sakitnya. Bukan juga karier yang hilang. Dia menangis karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa kosong. Dan dalam kekosongan itu, satu suara dari hatinya bergema, "Siapa aku kalau bukan Raja Emma yang dulu?" Soalan yang kelihatan ringkas, tapi membawa beban identiti yang hampir mematahkan seluruh semangatnya. Gambaran kehidupan harian. Suara yang membisu. Setiap pagi kini dimulai dengan bacaan surah Yasin, diputarkan perlahan dari pembesar suara kecil di sisi katil. Bukan kerana dia semakin alim, tetapi kerana dia mahu kedamaian yang tak pernah sempat dikecap semasa muda. Kadang-kadang, semasa jururawat datang memeriksa tekanan darah, beliau akan menyuruh berhenti sejenak hanya untuk mendengar suara azan. Bagi Raja Emma, itu satu-satunya suara yang membuatkan dunia seolah-olah masih mempunyai makna. Dalam rumah itu, tidak ada bunyi telefon bimbit yang berdering dengan undangan temu bual atau tawaran persembahan. Hanya sesekali, anak perempuannya akan menghantar pesanan ringkas dengan emoji hati, dan itu sudah cukup untuk membuat senyum kecil terbit di bibir ibunya. Kadangkala beliau melukis, atau lebih tepat, mencoret. Di atas kertas A4, dengan pensel mata tumpul, dia melakar apa sahaja yang hadir di fikiran. Seekor burung dalam sangkar, sehelai tudung terbang di angin, sebuah pentas kosong. Setiap lukisan itu tak bersuara, tapi syarat cerita. Seolah-olah beliau sedang berkata sesuatu kepada dunia, tanpa perlu berkata-kata. Makna di balik senyuman. Apabila ada kenalan lama datang melawat, mereka selalu berkata, "Awak masih cantik, Raja Emma." Dia hanya senyum dan mengangguk. Tapi dalam hati, dia ingin berkata, cantik itu bukan di wajah. Ia di dalam luka yang tak kau nampak. Dia tahu, ramai masih melihatnya sebagai ikon, tapi di dalam dirinya, dia bukan lagi wanita glamour yang melangkah megah di karpet merah. Dia kini seorang wanita yang sedang belajar mencintai dirinya semula, tanpa tepukan, tanpa kamera, tanpa pujian, simbol-simbol kecil, makna besar. Ada satu bunga ros kering di atas meja kecil sebelah katil. Bunga itu diletakkan dalam balang kaca, dibiarkan menjadi saksi masa. Ia hadiah dari seorang peminat setia, bertahun-tahun dahulu. Hari ini, bunga itu sudah kehilangan warna dan bau. Tapi Raja Emma tak pernah membuangnya. Katanya, kerana walau dah kering, ia masih bunga. Sama macam saya. Walau dah tak mekar, saya masih ada. Perkataan masih ada menjadi mantra hidupnya kini. Walau dunia bergerak, walau ramai sudah melupakannya, walau tubuh tidak lagi sempurna, dia masih ingin menjadi ada. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dan persoalan masih menggantung. Apakah dia akan kembali ke pentas? Apakah suara yang dahulu menghiburkan berjuta hati masih mampu bergema? Atau apakah masa depannya akan terus dalam sunyi, hanya ditemani cahaya lampu kecil dan doa-doa perlahan yang dibisik dari hati ke langit? Raja Emma masih menanti jawaban. Tapi kali ini, dia tidak takut lagi akan sepi. Sambungan cerita Raja Emma. Di antara bayang dan cahaya, bahagian misteri dan tersirat. Namun, tidak semua kenangan dan rahsia Raja Emma dapat dilihat melalui gambar di dinding atau lukisan bisu di atas kertas. Di sudut rumahnya,
Di balik sebuah almari kayu jati peninggalan ayahnya, terdapat sebuah kotak kecil berbalut kain baldu ungu tua. Ia selalu berkunci, dan kuncinya tidak pernah terlihat. Bila ditanya, beliau hanya menjawab dengan senyum separuh dan mata yang mengelak. Itu hanya sesuatu untuk masa yang akan datang. Apa yang ada dalam kotak itu? Tiada siapa tahu. Tetapi menurut pembantu rumahnya, ada malam-malam tertentu, Raja Emma akan duduk lama di hadapan almari itu, hanya menatapnya dalam diam, kadang menahan air mata, seolah-olah kotak itu menyimpan satu bagian dirinya yang telah lama dikubur, atau mungkin satu rahasia besar yang belum masanya dibuka. Panggilan tanpa jawapan. Beberapa minggu selepas terkena stroke, ada satu malam Raja Emma menerima panggilan telefon yang tidak dikenali. Tiada nama tertera, hanya nombor antarabangsa yang asing. Dia teragak-agak, tapi akhirnya menjawab, "Saya tahu segalanya. Dan saya tahu masa awak semakin singkat." Suara lelaki itu kedengaran serak, seolah-olah cuba menahan emosi. Tapi sebelum Raja Emma sempat bertanya, talian terputus. Dia cuba hubungi semula, tapi nombor itu tidak dapat dikesan. Sejak malam itu, dia kelihatan semakin termenung. Pandangannya jauh lebih kelam, dan setiap kali deringan telefon berbunyi, wajahnya berubah sedikit, antara harapan dan takut. Surat tanpa pengirim. Satu pagi, ketika membuka peti surat lama di luar rumah, dia menemui satu sampul surat coklat yang tidak bertanda. Tiada nama pengirim. Hanya sekeping kertas di dalam dengan tulisan tangan kemas. Bukan semua luka harus sembuh. Ada yang dibiarkan terbuka. Untuk mengingatkan kita tentang siapa sebenarnya kita. Tidak ada petunjuk siapa yang menulis. Tetapi, tulisan itu amat dikenalinya. Seperti milik seseorang dari masa lalu yang sangat dalam dan pernah mengukir luka yang tak terungkap. Dia menyimpan surat itu dalam laci sisi katilnya. Tiap malam, dia akan membacanya kembali. Dalam gelap. Gambar yang hilang. Di antara koleksi gambar lamanya, terdapat satu ruang kosong di dinding. Bekas sebuah bingkai yang pernah tergantung di sana. Bekas paku masih ada, namun gambar itu telah lama diturunkan. Ketika ditanya tentang gambar yang hilang itu, Raja Emma hanya menjawab perlahan, "Itulah satu-satunya gambar yang tak patut dilihat sesiapa lagi. Kerana itu bukan saya. Itu orang yang saya pernah jadi dan tak mau jadi semula." Apa yang terlukis dalam gambar itu, tiada siapa tahu. Ada yang berbisik, konon gambar itu menyimpan bukti tentang satu hubungan terlarang masa lampau, atau satu keputusan besar yang mengubah seluruh haluan hidupnya, dari bintang bersinar ke kehidupan tertutup kini. Bayangan dalam cermin, dan yang paling aneh, setiap kali dia memandang cermin besar di ruang tamu rumah, dia akan mengelak dari menatap terlalu lama. Katanya, "Kadang-kadang saya nampak sesuatu yang bukan saya, sesuatu yang lebih tua dari usia saya, lebih letih dari tubuh saya. Adakah itu hanya ilusi dari seorang wanita yang kelelahan dengan waktu? Atau ada sesuatu di dalam dirinya yang selama ini coba disembunyikan, bukan dari dunia, tetapi dari dirinya sendiri?" Tanda-tanda yang menghantui beberapa pengunjung rumah pernah merasakan aura aneh. Salah seorang sahabat lama menyebut bahwa setiap kali berjalan masuk ke ruang tamu, dia merasa seperti sedang diperhatikan. Dan setiap kali angin bertiup kencang, langsir putih di bilik Raja Emma berkibar seolah-olah ada yang menariknya dari luar, padahal semua tingkap ditutup rapat. Ada juga yang menyatakan mereka mendengar suara nyanyian sayu dari arah dapur pada waktu malam, suara yang mirip dengan nyanyian Raja Emma sewaktu muda. Tapi bila diperiksa, tiada sesiapa di sana. Apakah sebenarnya yang disembunyikan? Adakah Raja Emma menyembunyikan satu rahasia besar dari masa silamnya, yang jika terungkap, mampu mengubah persepsi seluruh rakyat Malaysia terhadapnya?
Siapakah pemanggil rahasia itu? Apa isi dalam kotak ungu tua itu? Siapa yang menulis surat tangan dengan pesan pilu itu? Dan yang paling penting, mengapa beliau kini memilih untuk berbicara setelah berpuluh tahun membisu? Jawapannya, masih belum tiba. Tapi sesuatu pasti sedang menanti. Dalam diam, dalam bayang. Sambungan penutup, Raja Emma. Di antara bayang dan cahaya, akhir tanpa titik nokta. Suatu petang yang mendung, awan menggantung berat di atas langit Kuala Lumpur, seperti menyimpan sesuatu yang enggan tumpah. Raja Emma duduk di beranda, berbalut dalam selimut nipis warna kelabu, menatap hujan yang baru mula menitis. Dedaunan yang digigit angin membisikkan suara samar, seolah kembali nama-nama yang telah lama dia kuburkan dalam diam. Di tangannya, sekeping gambar lusuh yang telah lama disembunyikan. Wajah seorang lelaki dengan senyuman kecil yang hanya Raja Emma faham maknanya. Ia bukan hanya gambar, tapi kunci. Kunci kepada siapa dia dulu, siapa dia kini, dan siapa yang dia enggan menjadi semula. Perlahan-lahan, dia bangun dari kerusi dan berjalan ke bilik lama di hujung rumah. Suasana di dalam bilik itu hening, selepas waktu telah berhenti di sana. Di tengah bilik, almari kayu jati masih berdiri, tak berganjak. Dengan gerakan yang seolah-olah telah dilatih berkali-kali, dia menyeluk bawah laci meja, menarik keluar rantai kecil dan kunci. Dia menggenggam kunci itu lama, terlalu lama. Nafasnya bergetar, seperti menyedari bahawa setiap pilihan yang diambil pada ketika ini bukan sekadar membuka kotak, tetapi membuka semula luka yang mungkin tidak pernah tertutup sepenuhnya. Atau mungkin luka itu belum pernah ditutup, hanya dibungkus rapi dengan ketenangan palsu. Jari-jarinya menyentuh kunci, tapi kemudian dia berhenti. Di luar, dering telepon rumah berbunyi. 3 kalium, 4 kalium. Raja Emma berpaling. Pandangannya ke arah cermin tuya di dinding bilik, di mana bayang dirinya kelihatan lebih muda daripada realiti. Senyum itu, tetapi orang tua itu berkata, ia adalah senyuman yang datang dari tahun-tahun sebelum segalanya retak. Kali ke-7, loceng senyap. Tiada siapa menjawab. Atau mungkin, tiada who really called. Atau mungkin semuanya hanyalah gema perkara yang belum diselesaikan. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Beberapa jiran berkata mereka melihat cahaya samar dari tingkap-tingkat atas, berkelip-kelip seperti nafas terakhir rahasia. Ada yang mendengar melodi lama berbunyi, bukan melalui radio, tetapi dari suatu tempat yang dalam, di mana masa tidak dapat dicapai. Dari dalam kegelapan itu, Raja Emma seolah-olah hanya diam melihat keluar. Dan pintu tidak pernah dibuka.